Tekad menjadikan Malaysia sebuah negara maju, aspek kemurnian jiwa dan ketinggian pemikiran masyarakat perlu diberi perhatian yang mendalam. Falsafah hidup dan akal budi bangsa perlu dipertingkatkan dan dikemaskini dari semasa ke semasa. Dan selaku negeri yang menjadi epicenter aspirasi bangsa, apakah Selangor mampu mendukung kebangkitan minda dan kecabangan lidah mujtama' kini? Perbezaan pendapat dalam perkara cabang fiqh banyak berlaku di kalangan para ulama Islam di dalam membincang dan membahaskan isu-isu baru yang melanda umat Islam. Ia sebenarnya berlaku semenjak zaman Rasulullah SAW sehingga kini. Apakah dengan membida'ahkan suara yang berlainan pandangan dengan kita bakal menjadi satu pandemik baru? Perkataan khilafiyah adalah dalam bahasa Arab yang bermaksud perbezaan. Perbezaan di sini merujuk kepada perbezaan pandangan sama ada di antara satu individu ataupun kumpulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat yang ke-118 dan 119, kalaulah Allah taala kehendaki manusia ini akan dijadikan satu umat sahaja, tetapi mereka manusia ini sentiasa berbeza pandangan, berselisih pendapat, melainkan orang-orang yang Allah rahmati mereka, dan dengan sebab itulah mereka dijadikan. Berdasarkan kepada ayat ini, jelas menunjukkan bahawa manusia itu memang secara fitrahnya akan berbeza pandangan dan berselisih pendapat di antara satu sama lain. Maka khilafiyah ini merujuk kepada perbezaan pandangan tersebut. Menelusuri sejarah perkembangan cabang ilmu agama, terlihatlah bahawa agama ini sangat kaya dengan ilmu yang telah diterokai oleh para ulama' terdahulu. Munculnya ramai ulama' sejak perkembangan Islam ketika itu memberi isyarat akan banyaknya pandangan berbeza. Secara tidak langsung, isu khalafiyah ini juga berkembang sejajar dengan perkembangan ilmu ke seluruh pelosok dunia. Khilaf yang berlaku dalam kalangan para ulama' yang muktabar berasal dan berpunca daripada pelbagai faktor. Antaranya, yang pertama adalah faktor kefahaman dalam kalangan para ulama' itu sendiri. Ini dapat dilihat bagaimana satu ayat Al-Quran yang sama, bahkan hadis Nabi SAW yang sama, tetapi difahami dan ditanggapi oleh para sahabat dengan kefahaman yang berbeza-beza. Yang kedua, perbezaan pandangan itu juga boleh berlaku disebabkan oleh dalil yang mereka sedang analisis ataupun yang mereka sedang tengok, khususnya yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Hadis-hadis itu ada darjatnya yang berbeza-beza, ada yang sahih, ada yang dhaif, begitu juga ada yang mutawatir, ada yang ahad. Jadi penentuan darjat hadis ini adalah ijtihadi berdasarkan kepada kemampuan dan keilmuan para ulama dalam bidang ini. Begitu juga yang ketiga, perbezaan pandangan boleh berlaku apabila berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Sajdah ayat 24 yang bermaksud, dan kami jadikan daripada kalangan mereka para pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Mereka bersikap sabar dalam menjalankan tugas itu serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat kami. Sahibul Sama'ah Datuk Dr. Haji Anhar bin Opir, Mufti Selangor yang ke-7, jelas cukup komited menjalani tugasnya. Di sekolah rendah saya aktif dalam co-curriculum. Selain dengan akademik, saya perlu jaga sebagai amanah daripada kedua ibu bapa untuk mendapat ilmu yang bermanfaat.
Dari segi co-curriculum, saya masuk dan mewakili sekolah di peringkat sekolah rendah dalam pelbagai sukan, badminton, bola sepak dan lain-lain lah, olahraga dan seumpamanya. Bila sekolah menengah, terutamanya di menengah atas lah, ketika di Kolej Islam, saya teruskan lagi beberapa aktiviti dalam co-curriculum, antaranya merentas desa di peringkat sekolah. Begitu juga dengan ada pertandingan kuis SMKA sampai ke peringkat kebangsaan. Di samping itu terlibat juga dalam aktiviti sukan lah di sekolah. Sebenarnya Datuk ni seorang yang sangat berbudi pekerti mulia, akhlaknya sangat disenangi oleh rakan dan guru daripada zaman sekolah sampai sekarang. Tapi yang satu yang sangat menarik hati saya ni ialah ketekunan dia. Ketekunan dia kan. Tekun dia dalam dia jenis belajar yang bukan jenis buat nota. Kata ni jenis baca. Dia boleh tegak macam tu, baca buku, dia boleh tegak macam tu sambil dia pegang pipi dia apa semua. Tetapi apa yang dia baca tu dia boleh ingat. Dan Datuk dari segi pengukuhan dia ialah dia antara seorang yang sangat menjaga silaturahim. Walaupun dia dah jadi mufti, apabila kita bagi tanggungjawab, okey, mesti jumpa cikgu ni siapa yang boleh, dia akan volunteer. Sifat amanah Datuk Dr. Anhar sudah jelas terpatri sejak kecil lagi, dan berentetan itu sikapnya ini menjadikan beliau seorang yang cukup disenangi para sahabat dan guru-gurunya di zaman sekolah. Baik, Datuk ni karakter dia yang menjadi entiti uswah kepadanya. Baik, apabila beliau dilantik secara rasmi sebagai Mufti Selangor, beliau mengkhabarkan kepada cikgu melalui WhatsApp, dan cikgu rasa memang tegak bulu roma lah. Cikgu rasa bersyukur sangat-sangat dan rasa bertuah sebagai guru mempunyai salah seorang anak murid yang mencapai tahap yang begitu tinggi dalam bidang agama. Dan cikgu doakan, pesan pada beliau supaya menjalankan tugas dengan penuh amanah untuk memartabatkan, menegakkan kesucian agama. Walau bagaimanapun sekarang ni kan banyak cabaran, banyak mihnahnya. Cikgu selalu pesan kat dia supaya kena mempunyai jiwa yang kental, kena kuat, kena ingat pertolongan Allah itu lebih utama. Maknanya supaya Allah melindungi dia, merahmati dia dan memberi kekuatan kepada dia, membimbingnya untuk menjalankan tugas dengan penuh amanah dan bertanggungjawab, insya-Allah. Pada tarikh Rahmat 9 Syawal 1442 Hijrah bersamaan 21 Mei 2021, satu perkabaran gembira telah diterima. Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idris Shah berkenan melantikan sebagai Mufti Selangor yang baharu. Sebenarnya saya terkejut dan bimbanglah, serta risau dan takut. Terkejut kerana apa? Kerana sewaktu saya menjawat Timbalan Mufti Selangor, waktu itu memang mula-mula pun terkejut dan juga bimbang kerana tugas yang begitu besar dan amanah yang perlu untuk kita pikul, mufti, timbalan mufti ataupun institusi kefatwaan. Dan dalam pada waktu beliau masih menyesuaikan diri dengan tugasannya kini, yang menjadi lilin pembakar semangatnya sentiasa adalah suri hatinya, Datin Hajah Badariah. Saya mula kenal dengan isteri saya sewaktu belajar di Universiti Al-Azhar. Kebetulan kami dalam satu jawatan kuasa yang sama, dipanggil unit muzakarah. Jadi agaknya kerana faktor akhlak dan juga pribadi, seorang yang sabar, seorang yang boleh tegur dan juga beri nasihat walaupun mungkin orang lain tak mampu tegur dan bagi nasihat. Datuk Mufti ni dia seorang yang nampak tegas dan dia dari sudut masa sangat punctual, dan tapi dia seorang yang penyayang dan bertanggungjawablah terhadap ahli keluarga dan semualah yang saya nampak. Cabaran ni bagi saya semua orang menghadapi cabaran. Cuma satulah, bila ada sesuatu isu yang besarlah kita tahu
Kadang-kadang sedikit terkesan dari sudut emosi itulah. Kadang-kadang ada kawan PM kita, dia kata kenapa begini, begitu begini. Cuma kita kena tenanglah dalam menghadapi cabaran tu. InsyaAllah lah kita serahkan pada Allah. Semoga Allah memberi kemudahan lah untuk perjalanan seterusnya. Dalam waktu senggangnya, beliau sentiasa pastikan akan dipenuhi tiap detik bersama keluarganya. Dan pada masa yang sama, berlibur dengan aktiviti kegemarannya. Doa saya lah pada Datuk, semoga Allah memberikan kesihatan yang berpanjangan buat Datuk. Lepas tu sentiasa memberi taufik dan hidayah dan kekuatan untuk melaksanakan amanah yang besar terhadap agama dan ummah di negeri Selangor inilah. Keluarga adalah antara yang pertama perlu kita raikan dan santuni setiap masa. Dan meskipun kini bergelar mufti, Datuk Dr. Haji Anhar sentiasa mencuri masa sibuknya untuk pulang ke kampung tercinta. Datuk seorang yang memang baik, nakal biasalah macam masa zaman kanak-kanak dia. Tapi dia seorang yang amat penyayang dan prihatin. Memang banyak kenangan saya bersama dengan dia, sama ada pahit, manis. Kenangan yang tak dapat dilupakan memang contohnya bila kami bertemu adik-beradik, sama ada pada hari raya, hari keluarga ataupun sebagainya. Bagi saya, Datuk ni memang seorang yang ringan tulang, murah hati, dan saya rasa dia ada di mana-mana saja bila kami ada dalam kesusahan. Tanggungjawab mufti adalah satu tanggungjawab yang amat berat. Jadi saya berharap sangat Datuk akan menjalankannya dengan penuh tanggungjawab, penuh dedikasi. Kita bekerja kerana Allah, bukan sebab orang lain, bukan sebab apa. Jadi lakukan tanggungjawab tu dengan sepenuhnya agar nanti dapat membawa negeri Selangor ke arah yang lebih gemilang. Tidak hanya senyap di rumah, ketibaan beliau di kampung pasti akan disambut dengan langkah kanannya ke masjid, surau dan lain-lain bagi meraihkan komuniti yang selama ini mengkagumi beliau. Datuk Mufti memang seringkali bersama dengan kami untuk kuliah bulanan dan juga undangan-undangan untuk program khas bulan Ramadan dan juga kuliah subuh khas yang dijumpa oleh kami. Mungkin itu keistimewaan kami di taman ini. Dan istimewanya Datuk pada malam ini untuk program Turun Padang ini ialah Datuk dapat bersama dengan ahli karya untuk menjalankan tahnik kepada dua bayi kepada ahli karya pada malam ini. Alhamdulillah, satu peluang yang diberikan amat bermakna bersama dengan ulama, ahli karya bersama dengan ulama pada malam ini. Apa tanda kain pelekat? Raginya halus dibentang lebar. Apa tanda pemimpin hebat? Budinya halus, orangnya sabar. Inilah pantun yang selayaknya bagi menggambarkan keterampilan pemimpin pejabat mufti Selangor ini. Sahibul Sama'ah, Datuk Dr. Haji Anhar Opir tidak hanya halus budi pekerti, tapi utuh kefasihan agamanya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara. Maka perelokkanlah hubungan dan baikkanlah kata-kata kita supaya kita menjadi khairu ummah, umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya setiap orang yang beriman itu adalah bersaudara.